Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita teruskan pada pertemuan kita hari ini berkaitan dengan satu hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud ni banyak hadis-hadis berkaitan dengan fadilah amalan. Imam Nawawi pun banyak merujuk kepada Sunan Abu Daud dan kitab Ibnu Sunni, iaitu kitab amal sehari semalam ataupun amalul yaum wal lailah, amalan-amalan yang dibaca pada siang hari, pada malam hari. Okey. An Abi Sa'id al-Khudri, daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, sesiapa yang berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah, pasti masuk syurga. Jadi ada tiga kalimah ini, tiga ungkapan yang kita baca. Cuma bila kita nak baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, yang kita biasa sebut dah, biasa sebut budak-budak di tadika biasa baca dah. Jadi satu pandangan kata bila-bila masa, sama ada di waktu pagi, masaan, sabahan wa masaan. Boleh nak pagi pun boleh. Disebut dengan cara tiga kali. Disebut dengan cara tiga kali. Raditu billahi rabba tiga kali, wa bil islami dinan tiga kali, wa bi Muhammadin rasulah tiga kali. Dalam satu disebut dalam riwayat pernah disebut oleh almarhum seorang syekh di Indonesia, orang Arab tapi duduk di Indonesia, yang meninggal dunia masa Covid hari itu. Dia ajar. Siapa nama? Tak ingat dah nama dia. Dia ajar, kemudian disebut juga oleh Syekh bin Baz daripada Saudi Arabia. Ini mungkin kita jarang dengar lah bila nak sebut perkataan ini, iaitu inda syahadataini fil azan. Selepas daripada orang azan menyebut syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebelum daripada hayya 'alas salah. Lepas kita jawab seperti mana muazzin jawab, sebelum daripada hayya 'alas salah, maknanya kita bacalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Sekali baca. Maknanya sebelum daripada hayya 'alas salah. Selepas daripada kita kita jawab kepada azan. Mislama yaqulul muazzin. Kita syahadah, kemudian raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Jadi itulah tempat yang disebut wajabat lahul jannah, maka pasti masuk syurga. Ini perbahasan. Pakat baca ni sajalah masuk syurga. Jadi hadis ni kaedah dia kena baca ataupun dia praktis. Islam ni agama praktis, bukan baca ni saja masuk syurga. Jadinya kata para ulama, kerana ayat ini ataupun ungkapan ini adalah ungkapan iman, dia panggil ungkapan iman yang tidak akan diucapkan oleh orang-orang yang kufur. Orang mukmin ikut mana-mana pun dia akan masuk syurga.
Ada iman dalam diri dia, walaupun kecil saja dia akan masuk syurga. Ini dia panggil ayat ataupun ungkapan iman. Ada riwayat menyebutkan dia tak kata wajabat lahul jannah. Riwayat lain dia kata dia dapat zaqa ta'mul iman. Sesiapa yang kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula zaqa ta'mul iman, dia akan merasai nikmat iman ataupun manisnya iman atau rasa iman itu. Kemudian ada pandangan juga menyebutkan mengapa tiga perkataan ini atau ungkapan ini sangat bernilai. Dia kata salasa umur la yus'al anha fil qabr. Tiga perkara ni akan ditanya dalam kubur. Tiga perkara berkait dengan tiga perkara, bukan tanya baca ke doa ni, iaitu berkait dengan Tuhan. Raditu billahi rabba, itu berkait dengan Rabb. Kemudian berkait dengan agama, din. Kemudian berkait dengan Nabi wa Nabi. Mana itulah kepentingan dia, nak rakyat kepentingan. Tiga perkara ni penting. Dia adalah merupakan tanda iman. Tanda iman. Sebab tu disebut oleh baginda Nabi SAW, wajabat lahul jannah. Orang yang beriman ni walaupun dia fasik, ada dosa sekalipun, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga setelah diazab. Maknanya kata ini perkataan iman yang menyebabkan dia boleh masuk syurga. Itu bagi orang Mu'tazilah, dia orang yang dosa besar, dia tak masuk. Dia disebut sebagai manzilatun baina manzilataini. Orang ngaji tauhid lah, dia tengah-tengah syurga pun tak, neraka pun tak. Begitu. Cuma bukan perbincangan kita. Kemudian warawaina fi kitab at-Tirmizi an Abdullah bin Busr bi dhammil ba, baca bus baca dah. Ni masa ngaji dulu tak tanda dia sahabat, tapi tidak tanda bila kelahiran dia, sejarah dia ni. Sebab dia tak banyak meriwayat hadis daripada baginda Nabi SAW. Tapi dia sahabatlah, as-sahabi radhiyallahu anhu bin Busr, Abdullah bin Busr. Anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atasabbatu bihi. فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. قال الترمذي حديث حسن. Satu hadis yang disebut oleh baginda Nabi SAW melalui sahabat dan melalui pertanyaan seorang sahabat yang lain. Bertanya kepada baginda Nabi SAW setelah dia merasakan bahawa syariat Islam ini sudah banyak diterima. Gotu-goni ada berlaku dah. Cuma dia nak minta satu daripada baginda Nabi SAW supaya beritahu kepada dia. Fa'akhbirni, beritahu kepada aku sesuatu yang aku boleh jadi pegangan, mana jadi amalan kepada aku. Jadi apabila sahabat bertanya, ada orang yang meriwayatkan, maka untung kepada kita lah. Untung kepada kita juga yang ada pada hari ini. Kerana bagi sahabat-sahabat Nabi mencatat hadis-hadis Nabi, meriwayat hadis-hadis Nabi dan sampai kepada kita. Dan menjadi jalan lah dengan sanadnya sampai kepada kita hari ini. Boleh kita beramal dengannya. Walaupun yang ditanya hanya seorang saja. Hanya seorang saja. Apabila diriwayatkan, dia boleh jadi untuk semua. Kalau dia tanya untuk dia tu, tapi boleh jadi untuk semua. Faqala, maka kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Makna sentiasalah. Asal makna perkataan la yazalu maksudnya tidak hilang. Zala makna hilang. Makna tidak hilang, sentiasalah. Zala. Lisanuka, lidah kamu itu ratban min zikrillah. Sentiasa basah lidah kamu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana zikir lah.
Maknanya mana-mana zikir Nabi tak sebut secara khusus. Berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seolah-olah dia macam kesimpulan lah kepada zikir-zikir, takbir, tahlil disebut tadi dalam sebelum ini. Maka ini Nabi sebagai takkid, sebagai menegaskan kepentingan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi pegangan. Dah banyak dah buat goni dalam agama, jangan tinggal zikir. Jangan tinggal zikir sesuatu yang sangat dia panggil ringan di lidah. Mungkin berat. Dia mungkin berat lah. Mungkin berat kita nak buat sebab terlupa. Tuga ni banyak. Sebenarnya dia sangat ringan di lidah zikir-zikir ni. Dan besar pula dalam timbangan amalan kita di hari akhirat nanti. Ini sebagai galakkanlah kepada kita-kita yang ada pada hari ini. Kemudian warawaina fihi an Abi Sa'id al-Khudri, dan riwayat juga dalam kitab Tirmizi juga daripada Abi Sa'id al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul ibadah afdal darajah inda Allah ta'ala yawmal qiyamah, qala az-zakiruna Allah katsira. Qultu ya Rasulullah wa minal ghazi fi sabilillahi azza wa jalla, qala law daraba bi sayfihi fil kuffari wal musyrikin hatta yankasir wa yakhtadib daman lakana az-zakiruna Allah katsira afdal minhu. Nabi menyebutkan lagi tentang kelebihan zikir. Kelebihan zikir ni sebenarnya dia nak menutup lah. Nak menutup berkaitan dengan zikir-zikir yang disebutkan tadi. Lepas ni kita akan masuk kepada zikir-zikir secara khusus. Zikir-zikir tidur, zikir-zikir pakai baju, zikir-zikir berjalan, pergi mari, ada berlaku dalam kehidupan kita seharian. Jadi seolah-olah dia nak menutup lah ni. Nak menutup tentang kelebihan zikir-zikir yang disebutkan sebelum ini. Jadi satu persoalan yang dikemukakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul ibadah. Pertanyaan itu sangat umum, ibadah. Pertanyaan itu sangat umum. Ayyul ibadah afdal, yang lebih baik ataupun yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Dalam ibadat sangat banyak. Ada ibadat khusus, ada ibadat umum. Maka pertanyaan itu adalah umum. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zakiruna Allah katsira, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah besar darajahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat itu nak kata dia tak puas hati ke macam mana, dia masih lagi bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, maka berkata, qultu ya Rasulullah wa minal ghazi, wa minal ghazi, adakah dia lebih besar zikir-zikir kepada Allah itu daripada orang yang berperang pada jalan Allah? Ghazi maknanya orang berperang pada jalan Allah. Sebab berperang di jalan Allah merupakan ganjaran yang besar, keistimewaan yang besar, sehingga apabila mati berperang ini disebutnya sebagai orang yang hidup di sisi Allah. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, diberi rezeki. Maknanya ada kelebihan orang yang mati syahid ini ataupun orang yang berperang pada jalan Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, law daraba bi sayfihi fil kuffar, kalau sekiranya dia berperang ataupun darabani memukullah dengan pedangnya kepada kuffar wal musyrikin, dan orang musyrik, hatta yang kasih sehingga patah pedang, patah pedang, wa yaqtadlu damma, berlumuran darah, lakana az-zakiruna Allah katsira afdal, nescaya yang lebih lagi ialah orang yang mengingati Allah, yang mengingati Allah dan berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, afdal minhu, lebih afdal.
Di sini kata para ulama, hadis ni ada iskal. Hadis ni ada iskal. Mengapa? Ada iskal. Sebab hadis ini adalah hadis dhaif. Dia ada tanda di bawah tu. Hadis tu adalah hadis dhaif. Tak menafikan bahawa zikir itu afdal sebelum ini. Cuma ada sedikit afdal kalau nak di-combine di antara zikir dengan jihad. Kata Ibnu Ilan ni orang yang mensyarahkan, menghuraikan kitab Al-Nawawi ni. Dalam kitab dia Futuhat Ar-Rabbaniyah. Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah tu dia menghuraikan bahawa di sini ada sedikit kekeliruan, ada iskal atau muskil. Sedangkan zikir ini tidak lebih daripada jihad. Sebab apa? Zikir ini sesuatu yang sunnah. Sedangkan afdal ataupun yang jihad itu adalah fardu. Jihad itu adalah fardu. Sikit sajalah iskal. Cuma ada yang menyebutkan bahawa zikir ini boleh dilakukan oleh semua orang. Zikir ni boleh dilakukan. Orang jihad pun boleh zikir, orang duduk saja pun boleh zikir, orang sakit pun boleh zikir, orang demam pun boleh zikir, boleh berlaku. Tetapi jihad ni hanya boleh untuk orang jihad lah. Orang sakit nak jumpa tak boleh. Itu sebab dia kata. Itu ada istimewa lah. Dari sudut tarjih, kita tak jumpa tarjih ataupun yang mana lebih sebenarnya. Kalau berdasarkan hadis ni, lebih orang yang berzikir. Cuma hadis ni adalah hadis dhaif. Hadis yang dhaif. Jadi begitulah yang disebutkan. Orang yang berperang ini, orang yang lemah, orang yang tak mampu mengangkat senjata, dia tidak boleh pergi berperang. Dia tidak boleh pergi berperang. Tetapi orang yang berperang ini hanya orang-orang yang terpilih. Bagi orang yang berzikir ni boleh berlaku. Orang duduk saja di rumah boleh berzikir, orang gitu lah boleh berzikir. Begitulah. Wallahu a'lam. Dari sudut kena rujuk lain lah. Itulah setakat yang boleh diberikan pada hari ini. Kemudian warawaina fihi, dan kami meriwayatkan juga dalam kitab At-Tirmizi wa kitab Ibnu Majah, dalam kitab Ibnu Majah juga daripada Abi Darda. Abi Darda dia adalah merupakan seorang sahabat Nabi yang dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Semasa Muslimin Mekah pergi ke Madinah ataupun berhijrah, Abi Darda ni antara orang yang sahabat Nabi yang dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Itulah salah satu daripada ingatan berkaitan dengan Abi Darda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal waraqi wa khairan lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Bala. Qala zikrullahi ta'ala. Satu lagi hadis yang seakan-akan hadis tadi jugalah, lebih kurang sama. Katanya Nabi SAW, adakah boleh aku beritahu kepada kamu dengan sebaik-baik amalan, sebaik-baik amalan, wa azkaha, yang paling suci, paling murni, paling banyak pahala, inda malikikum, di sisi Tuhan kamu, wa arfa'iha darajatikum, yang paling tinggi darjat kamu, dengan amalan itu, wa khairin lakum, dan lebih baik daripada kamu menafkahkan infak, menafkahkan az-zahab wal waraq, maknanya berkaitan sedekah harta benda lah, al-zahab wal waraq, maknanya duit emas ke, duit lah maksudnya. Wa khairan lakum, dan lebih juga baik, wa khairin lakum, dan lebih baik juga daripada kamu bertemu musuh kamu, maknanya berperang. Fatadribu a'naqahum, kamu memukul batang tengkuk mereka, maknanya bunuh mereka lah, memerangi mereka.
Wa yadribu a'naqakum, dia juga memerangi atau mengetuk atau memukul atau membunuh kamu. A'naqakum, batang tekuk kamu, makna matilah kamu. Qalu bala, bahkan ya wayaklah kata Nabi, sahabat kepada Nabi. Maka Nabi pun wayaklah. Qala zikrullah, iaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya fadilat zikir. Zikir lagi. Nak menutup kitab kita ni. Nak bahagian kelebihan tasbih apa semua sekali lah. Ini kata para ulama. Warawaina, kita cepat-cepatkan. Warawaina fi kitab Tirmizi an Ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqitu Ibrahim lailata usriya bi faqala ya Muhammad akri ummataka wa akhbirhum anna al-jannah tayyibatul turbah azbatul ma wa annaha qay'an wa anna ghirasaha payah lalu makhraj dekat-dekat sebutkan ghiras daripada perkataan ghirasaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadisun hasan. Martabatnya hadis hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim. Aku bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Abul Anbiya, bapa nabi-nabi bapa nabi-nabi, dan Nabi Muhammad pun daripada silsilah dia keturunan Nabi Allah Ibrahim. Sebab itulah kita apabila berselawat tak tinggal Nabi Ibrahim, selawat Ibrahimiyah, sebab keturunan jalur tu sampai kepada Nabi Ismail. Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Ismail melalui keturunan last sekali dia panggil Ma'ad bin Adnan. Ma'ad bin Adnan. Wa adnanu bila raibin inda zawil ulum nasabiyyah ila zabih Ismail. Dia sampai kepada Ismail, keturunan Nabi, dan Ismail bin Ibrahim. Jadi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim dalam peristiwa Isra, iaitu pada malam aku diisrakan itu aku bertemulah. Tak kita panjang lebar mengenai Isra, di mana bertemu. Faqala ya Muhammad, maka berkatalah Ibrahim atau Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada umat kamu assalam. Salam untuk disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang suasana di syurga. Apa yang ada di syurga? Apa yang menyebabkan kelebihan kepada umat nak masuk dalam syurga ni? Apa yang ada? Katanya annal jannah tayyibatut turbah. Syurga ni tanah yang bagus, tanah yang baik, dan airnya segar, azbah, naqiyah dia panggil, segar, air yang segar. Wa annaha qay'an, dan dalam syurga juga ada lembah-lembah. Biasalah tempat yang cantik ni dia ada tinggi rendah. Kita tengok atas dunia ni pun kalau ada hantar gambar Switzerland, New Zealand kan dia ada tempat rendah, ada tasik, ada gunung, apa kan cantik. Kalau cantik, begitulah gambaran. Nak ayat benda cantik ni ada tempat tinggi, ada tempat rendah. Kalau tinggi saja, rendah saja, dia ada. Sebab pandangan mata kita melihat. Sebab tempat tinggi dia ada sesuai dengan sesuatu. Tempat rendah ni dia ada sesuai dengan sesuatu yang lain. Jadi begitulah dalam syurga. Disebutnya tanahnya baik. Apa ni airnya cantik, airnya segar, dan dia ada lembah-lembah. Lembah-lembah ini kata para ulama disebut kayaan mawadhi'u lil gharsi wal bina. Dia kata lembah-lembah ini adalah merupakan tempat-tempat untuk bertanam. Bukan maksud kita nak binanai esok ni. Kita binanai pula lelah dia ni. Bukan. Nak ayatnya hak kita buat ni ada dah sana tu. Ada di sana tu. Disebut oleh Nabi Ibrahim tentang tempat-tempat ini ada tanaman. Dalam syurga tu ada tanaman. Maknanya ada binaan.
Ada kata binaan ni al-qusur, istana-istana. Jadi itulah gambaran yang diberi oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad, suruh royak kepada umat kamu di dunia ini. Patutlah dalam hadis ada menyebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Ada disebut juga ad-dunya daruz zara'i. Dunia ni tempat nak bercocok tanam. Kemudian kita akan menuai. Kita akan tengok di akhirat nanti. Ada balasan dia, darul jaza. Kalau kita buat dah ni boleh jadi tasbih. Ada di akhirat ni. Kalau kita buat dah ni, dia dalam bentuk dia. Bentuk nanti disebut lepas ni. Wal hasad dia akhirat tu tempat untuk balas dan untuk menuai. Untuk menuai. Jadi tepatlah seperti mana diberitahu oleh Nabi Allah Ibrahim. Wa annaha qay'an, lembah-lembah itu, wa anna ghirasaha, tanaman-tanaman dalam lembah itu apa dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi tanaman di sana. Jadi indah sungguhlah jadi tanaman di sana. Macam mana itu setakat yang disebutkan, benda-benda dalam syurga, dalam neraka ke apa yang kita boleh imani apa yang disebut melalui hadis-hadis yang sahih. Jadi dia sebut lagi tu lagi itulah. Di kalangan para ulama ada menyebutkan sebenarnya berkait dengan hak ni hadis sahih. Dia kata ada lagi hadis-hadis yang maudhu', ada yang tambah lagi, ada berdaun subhanallah tu, ada daun gitu gini tu, banyak riwayat maudhu' dia kata atau makzub. Cuma hak ni ini sahih. Ada yang ditambah oleh orang selepas pada tu. Riwayat dipanggil makzub, masnu' dan dhaif. Okey, ni ada sahih. Lagu mana? Itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin dan percaya sebab diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberitahu oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Muhammad untuk diberitahukan kepada kita. Ada riwayat lagi. Setakat yang diberitahulah. Riwayat warawaina fi an Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallahil azim wa bihamdihi wurisat lahu nakhlatun fil jannah. Sesiapa, ini kata Nabi, sesiapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, wurisat lahu, ditanam bagi satu pokok tamar. Ni telah menghuraikan hadis tadi. Kata tubik subhanallah, dia ada huraian dengan hadis juga. Dia panggil hadis menghurai hadis. Nakhlatun, ditanam kepadanya nakhlah, pokok tamar fil jannah. Salah satu tanaman yang ada dalam syurga, nakhlah. Hasil daripada mana? Hasil daripada kita bertasbih. Tasbih yang disebut subhanallahil azim wa bihamdihi. Luah mana saya kebun wallahu a'lam lah, kita pun tak tahu. Atas dunia ni pun ada saya tu ada beratus hektar dah. Ada kebun lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menukar daripada sebutan yang kita sebut atas muka bumi ni, sesuailah kita nak menuai dari akhirat nanti dengan kehidupan yang berkekalan, dengan disebut salah satunya, antara satunya nakhlah, iaitu tamar di dalam syurga nanti. Hadis ini juga hadis yang boleh dipakai, boleh diterima sebab dia qala Tirmizi hadisun hasan, hadis yang hasan. Warawaina, ada terakhir, hadis terakhir. Warawaina fi, dan kami merawat riwayat juga dalam kitab Tirmizi, an Abi Dzar Al-Ghifari. Qala qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul kalam ahabbu ila Allah? Qala mastafallahu ta'ala li malaikatihi subhana rabbi wa bihamdihi, subhana rabbi wa bihamdihi. Qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Jadi Abu Dzar bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakah ucapan kata-kata yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kata-kata yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk malaikatnya. Iaitu tasbih lah. Kata tasbih ni adalah zikir malaikat. Ini ada dah hadis ni, iaitu hadis nombor 2 itu. Kita dah baca hadis ni sebenarnya.
Jadi dia dijadikan sebagai penutup. Mana zikir malaikat antara zikir yang disebut sebagai ahabbul kalam, paling orang panggil disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun disebut sebagai zikir malaikat. Tasbih adalah zikir malaikat, dan kita manusia banyak lagi lah zikir-zikir yang lain, zikir-zikir yang lain. Jadi cukuplah katanya Al-Imam Nawawi rahimahullah sebelum daripada kita masuk bab baru, dia kata ketika mana hina syara'a asra', ketika mana saya mulakan kitab menyusun kitab ni, kitab zikir ini, aku sebut semua tentang zikir-zikir ada. Jadi aku akan mulakan pula lepas ni. Ni baru masuk zikir sebenarnya, baru masuk bab ya. Baru masuk bab zikir-zikir yang berkaitan dengan situasi, keadaan, tempat. Di sinilah. Di sinilah baru mula kata Al-Imam Nawawi. Alat tertib, aku susun ni dalam mengikut susunan ila naumihil lail, daripada tidur, bangun tidur sehingga manusia itu tidur balik. Min istiqazatihi fil lail hatta yanam. Ataupun istiqazul insan min naumihi summa ba'dahu, dia buat apa lepas dia bangun daripada tidur, apalah ila naumihi fil lail, sehingga dia tidur balik. Gitulah aku susun. Al-Imam Nawawi susun daripada bangun tidur sehingga dia tidur balik. Jadi start dengan bangun, bukan start dengan tidur. Kalau start dengan tidur ni lagi dah. Start dengan bangun. Jadi Imam Nawawi start dengan bangun. Start dengan bangun, bukan start dengan tidur. Jadi kita masuklah sedikit dengan masa yang ada ni berkaitan dengan zikir-zikir. Wabillahi taufiq, kata Imam Nawawi. Ditutup dah mengenai fadilat-fadilat. Sekarang dia masuk kepada bab-bab yang menyatakan tentang berkaitan dengan zikir-zikir. Babun ma yaqulu idza stayqaza min manamihi. Satu bab. Ai haza babun. Orang ngaji pondok dia kata babun ai haza babun. Ini satu bab. Ini pada satu bab pada menyatakan, dia kata, apa yang dikatakan oleh seseorang itu idza stayqaza min manamihi, apabila dia bangkit daripada tidur. Dia guna perkataan istaiqaza, bangkit daripada sedar. Qaza ni maknanya sedar. Kita istilah kita bangun. Jangan kita guna perkataan qoma. Qoma minan naum. Tapi banyak kalau kita biasa ketah-ketah budak karangnya, qoma minan naum. Bangun daripada tidur, bangun kecil, kejut ni. Istaiqaza, sedar. Itu bangkit dalam bahasa kitanya, bangkit daripada tidur. Tapi dia bangun tidur. Bahasa Kelata kita. Manam tu maknanya an-naum. Orang ada kitab Arab dia tulis manam. Manam tu maknanya naum, ataupun dia masdar mimi dia panggil. Cantik nama masdar mimi. Masdar mimi. Ataupun manam juga makna isim makan. Makna tempat tidur. Bangkit daripada tempat tidur ataupun bangkit daripada tidur. Itu. Jadi tidur ni satu yang istimewa sebenarnya. Bayangkanlah kadang-kadang kita tak boleh tidur semalam, tak boleh tidur tu, kita royak lalu orang tak boleh tidur semalam. Ya kita dah tidur puluh-puluh tahun. Dia tak royak lah. 10 tahun dah aku tidur. Tapi kalau kita tak boleh tidur semalam ni, kita akan rasa mana tak selesa. Tak selesa kata orang tak boleh tidur semalam. Kalau boleh tidur kita tak royak lah. Istimewa tidur ni. Sebab boleh tak boleh tidur tu dia royak. Jadi tidur ni sebenarnya tanda-tanda kekuasaan Allah kepada makhluknya. Sebab ada kaitan dengan tidur ni banyak sekali. Tidur dia panggil dalam bahasa Arab, kalau dia ulas dia kata halatun tabi'iyah indal kainatil hayyah. Sedap bunyi dia. Itu adalah satu tabiat. Semula jadi keadaan tabiat, semula jadi bagi benda-benda hidup. Dia akan tidur. Boleh jadi tidur sikit. Tidur. Cuma kita sekali duk kecek dengan anak-anak. Isteri tidur masalah. Nampak tidur kamu tak laku ni. Wallahu'alam. Tak nak kata. Tapi ada juga setengah isteri yang boleh jadi tidur tu kali. Tapi ada juga sama. Jadi kainat hayah ni mungkin sekejap kalau kau nak. Tapi ada tidur dia. Wallahu'alam. Kita pun tak buat kajian lagi dah. Tapi kita ni tidak tidur. Tidak tidur dah. Mesti tidur dah. Sebab apa? Tidur ni suatu yang istimewa dan disebut tentang tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Kita nak sebut sikit ni. Sebab di sini dia panggil orang
ilmu akidah dia panggil ta'alluq dia panggil ta'alluq ruh dia panggil ta'alluq ruh. Sebab dia sebut dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana nak tidur. Sebab dia tersebut bahawa ruh akan keluar ketika kita tidur. Tapi nampak gerak molek-molek ada. Sebab tu tak nak wayak. Benda ruh ni dia mengatasi ilmu. Dia panggil. Sebab ruh ni kena percaya dengan iman. Lagu mana berlaku tak perlu kaji lah. Cuma kita boleh, kita kata dalam tidur ni ada keistimewaan. Boleh jadi orang yang hidup senang, dalam tidur dia tu susah. Susah. Maknanya mimpi pelik-pelik ada contoh. Boleh jadi orang susah, dalam tidur dia Allah sedap lah tidur, bangetik. Bangetik dia ada tu pasal dia. Hari tu tidur. Anak ingat lagi kata-kata Ustaz Umar kita Ustaz Umar kita kata ada cerita dia lah. Orang tidur malam ni dia mesti kena katak kau orang semua malam pertama kena katak kau orang pada dia kena katak kau orang saya tidur tak kira ada belakang pelekuk malam yang kedua pun kena katak kau orang pula dia kena takbir lagi mana saya tidur lagi tidur malam ketiga dia kata tu geledah sakitnya katak kau orang malam ketiga kan kata tu geledah dan tidur ni mana Allah Rabbi padahal dia banyak sangat. Dia sebab tu ni tidur ni dia ada mimpi dia panggil. Mimpi tu dua jenis. Satu dia panggil ru'ya, satu lagi dia panggil ahlam. Ru'ya ni mimpi-mimpi yang baik. Mimpi-mimpi yang baik ni adalah satu cabang daripada cabang-cabang kenabian. Nabi tak ada dah, tapi mimpi yang baik. Mimpi daripada orang-orang soleh. Mimpi yang baik lah kita kalau mimpi yang baik tu baguslah sebab menyenangkan kita. Tapi kalau mimpi yang tak baik, mimpi yang tu rendah mati. Kalau jangan kita kata mimpi tambah kaki. Tak kau enggak, tak juga. Banyak dalam tidur kita. Istimewa sungguh tidur. Walaupun sekejap kita tidur ada istimewa. Kerana apa? Dia panggil ta'alluq ruh dia panggil. Ada ta'alluq ruh bil jasad. Ada tiga perkara. Ketika ruh kita hidup perkara ni, kita sekarang ni lah. Hidup jalan di mari apa. Ada ketika ruh ni, ketika mana dia panggil ta'alluq tidur. Ta'alluq tidur. Tidur ni lagu mana ruh? Hanya tak ingat wayak. Tapi disebut oleh Nabi. Begitu juga ruh selepas kita mati. Lagu mana pula? Ini yang menjadi perbahasan di antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah wal Jamaah ni. Dia tak percaya azab kubur. Mu'tazilah. Sebab apa? Dia kata kalau azab tu ruh saja, ruh tak ada kubur. Sebab itu dia dah. Kalau ada ni jasad lah. Kalau jasad tak munasabah, tak sakit dia kata. Sebab jasad saja. Begitulah. Jadi duduk bahagia tu. Jadi ruh ni benda kita serah kepada Allah SWT. Kita pakai dalil-dalil yang sahih. Ada satu cerita. Ni kait dengan ruh. Kait dengan tidur. Wallahu'alam. Dia cerita ni oleh pondok Jamil Dili. Cerita oleh pondok Jamil Dili. Dia cerita mengenai ada dua dia pergi buka tanah hutan. Kalau hutan lah buka tanah hutan. Jadi apabila buka nebah-nebah letih. Letih lah salah seorang daripada ni kata aku nak tidur. Aku nak tidur. Dia tak boleh tidur kedua-dua. Bahaya. Tidur kedua-dua dari hutan. Orang je menunggu. Jadi kawan tu tengok saya dia tidur tu. Dia perhati muka saya dia. Tiba-tiba tu ikut hidung saya dia. Ini cerita Allahu'alam. Benar ke tidak Allahu'alam lah. Ubik masuk kumbang. Kok lubang hidung. Bukan masuk. Kalau masuk tak luar masuk lagi dalam. Dari lubang hidung tu ubik. Ubik kumbang tu. Dia pun perhati kumbang tu. Perhati kumbang tu di mana. Senyum. Mesti duduk keliling pokok. Tiba-tiba mari ayah hutan. Kenapa atuk orang ni tu? Maknanya dia macam hakiki lah. Nampak bukan bayang. Dia memang orang mata pun nampak. Ayah pun nampak. Ayah nak atuk dia tu. Darah dia pun masuk lubang hidung mula. Masuk pun lubang hidung sedar dia. Leluh kau sedar. Allah kata apa? Saya dia tanya. Jaga dia kata. Allah aku tu dia ni mesti dia kata. Ni pergi kat satu pokok kayu dia kata. Pokok satu tempat tu ada harta kayu. Tak pokok tu. Tapi rimah besar lah dia kata. Rimah besar dia kata mari tukar tu. Sudah aku dah tu. Lalu di.
Maka saya dia kata kita lah. Kita hok nak sikit dah. Saya dia tak wayak dia. Lepas-lepas nebah pun dia gali. Gali ambil al-Fatihah. Ada mati. Wallahu'alam kita benar ataupun tidak. Nak wayaknya. Itulah. Dalam tidur kita ni. Ayat hutan ni jadi 5. Ayat hutan ni jadi 5. Begitulah. Dalam kehidupan kita. Banyaklah kita bermimpi. Dan mimpi ni pun. Dia kena jadi hukum juga. Dalam bab orang panggil cukup umur. Saya bermimpi. Orang tua dia kata mimpi naik kuda. Naik kuda mati. Rasa ke mana? Wallahu'alam. Tengoklah. Apabila mimpi, maka keluar air, maka cukup umur dia tu. Cukup umur. Antaranya dia panggil al-hulum. Balaghal hulum. Mimpi. Mimpi ni kalau tidur lah. Gitu. Wallahu'alam. Jadi apabila disebut tentang tidur ni, oleh kerana dia sangat penting, Nabi sangat mengajar tentang tidur. Ada selepas ni. Cuma kita nak oleh tidur dulu. Nak bangun daripada tidur, mesti nak tidur dulu. Nabi menyebut bahawa Nabi SAW menyebut innallaha qabida arwahakum hina sya'. Sesungguhnya Allah itu memegang atau qabida ni makna pegangan tangan asal maknanya. Allah mengambil arwahakum, ruh kamu ketika mana hina sya', ketika mana kamu tidur di sini maksudnya, waraddaha dan mengembalikan hina sya' ketika mana dia kehendaki. Qum ya Bilal azim bis salah. Ini hadis berkaitan dengan Nabi SAW dalam satu perjalanan. Jadi dalam perjalanan letihnya Nabi dan sahabat-sahabat, maka dikatakan Nabi kata ada sahabat, kita nak tunggu semaya ke kita nak tidur? Maka katanya sahabat dia kata confirm dia boleh jaga, iaitu Bila kata tidurlah, saya jaga, takut terlepas subuh. Jadi dia dalam riwayat dia tidur pun Bilal ni dia jaga. Akhir-akhir tertidur juga. Akhir-akhir tertidur juga. Sudah tidur. Haji bisyams, maknanya nak naik matahari dah. Mana subuh habis lah. Maka kata Nabi SAW, kita dah tertidur ni, Allah Subhanahu Wa Taala mengambil ruh kita ketika mana dia nak, dan dia menghantar kembali kepada kita ketika mana dia kehendaki. Maka Bilal, mari semaya subuh. Maksudnya walaupun sudah lepas semaya, maknanya disebut itu arwah. Allah ambil arwah kita, ruh kita semasa kita tidur. Dan dalam satu doa Nabi SAW semasa tidur, Nabi pernah berdoa. Nak wayak ni kait dengan ruh ni kita tak boleh nak bincang sangat, kan? Sebab tanya tentang ruh ni, yas'alunaka 'anir ruh ni, orang Quraisy dia ambil daripada orang Yahudi. Tanya tentang ruh. Sahabat-sahabat tak tanya benda begitu kepada Nabi. Pernah satu ketika orang Yahudi, orang Quraisy beritahu kepada orang Yahudi, ditanya orang Yahudi, ni orang Kapuamo ni nama Muhammad ni, dia duk mengaku jadi Nabi. Aku nak tahu mana dia ni Nabi ke tak. Jadi orang Yahudi dia ada Nabi-Nabi dah dahulu. Orang Quraisy ni zaman Nabi Ismail ni lama dah. Bukan Quraisy pun, orang mana tak tahu dulu. 1000 tahun dah ni. Jadi Muhammad ni mengaku jadi Nabi. Dia tanya, orang Quraisy dia tanya orang Yahudi, ni orang Mekah ni, Muhammad ni mengaku jadi Nabi. Gapo dia aku boleh tanya? Maka kata orang Yahudi, ada 3 perkara aku nak tanya dia. Iaitu pertama berkaitan dengan Al-Kahfi. Berkaitan dengan Al-Kahfi, orang Ashabul Kahfi. Yang kedua kamu tanya tentang Rajulun Tawwah. Seorang lelaki yang mengelilingi bumi. Maknanya Zulkarnain. Sebab tu ada yas'alunaka 'an Zulkarnain. Itu pertanyaan daripada orang Quraisy. Setelah diambil soalan itu daripada orang Yahudi. Jadi yang ketiga kamu tanya tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Ditanya tentang ruh. Jadi 2 perkara Nabi boleh jawab melalui Al-Quran lah, iaitu berkait dengan Ashabul Kahfi. Yang kedua Zulkarnain, Nabi boleh jawab juga, dijawab melalui surah Al-Kahfi. Ruh Nabi tak boleh jawab. Jadi kalau dia boleh jawab 2 perkara tu, dia Nabi lah. Tapi kalau dia tak boleh jawab ruh ni, tak boleh jawab, dia juga Nabi. Jadi ditanya dalam surah Al-Isra disebut yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka itu bertanya kamu. Jadi
tengah para ulama sebut Yahudi ataupun Quraisy. Kata Quraisy lah tanya. Jadi dia ambil dua-dua tadi belakang lah, Yahudi daripada Yahudi asalnya. Jadi maka Nabi tanya kata apa hingga beberapa hari nak tahu ayat ni setelah ditanya. Maka yas'alunaka 'anir ruh, jawapannya qulir ruh min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Tuhan. Maka Nabi pun sebut dalam doa dia ketika mana tidur. Dalam doa dia semasa tidur. Iaitu disebut Bismika Rabbi wada'tu jambi. Ni mungkin dah kita baca lah. Dia panjang sikit lah. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Fa in amsakta nafsi farhamha. Wa in arsaltaha fahfazha. Bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Anak wayaknya idin. Ruh ni keluar. Dengan nama Allah, aku meletakkan badan aku, lambung aku, maksudnya aku tidur yang dia gini ni. Wa arfa'u, dan aku bangkit pun dengan Allah juga, dengan nama Allah juga. Sekiranya kamu tahan diri aku, maknanya ruh aku. Mana tahan diri, mana tak atas balik. Tubik dan tak atas balik. Farhamha, maka kesihanilah dia. Wa in arsaltaha, sekiranya kamu atas balik, ay raddaha, hantar balik ruh ni kepada tubuh jasad, fahfazha, maka jagalah dia sebagaimana kamu menjaga hamba-hambamu yang salih. Ini dalil bahawa berkait dengan ruh ni ketika kita tidur ni ada istimewa perbahasannya. Maka warawaina fi sahihai, dan diriwayatkan dalam sahih, dua sahih Imamai al-Muhaddithin an Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Muwirah al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaq'idu asy-syaitanu ala qafiyati ra'sin ahadikum idh huwa nam thalatha 'uqad yadribu kulla 'uqdatin makanaha 'alayka laylun tawilun farqud fa in istayqaza wa dhakara Allah ta'ala in hallat 'uqdatun fa in tawadda in hallat 'uqdatun fa in shalla in hallat 'uqdahu kulluha fa asbaha nashitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Hadza lafzun riwayatul Bukhari wa riwayatul Muslim bima'nahu wa qafiyatur ra'si akhiruhu. Satu hadis berkaitan dengan tidur yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita bahawa tidur ni yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum, iaitu syaitan mengikat. Yaqid maknanya mengikat. Ala qafiyah, di atas tengkuk. Di atas tengkuk seseorang kamu. Tekuk ni bahagian belakang. Tempat kita dia panggil tekuk ni disebut sebagai markazin naum wal yaqzah, dia panggil. Tempat ngatuk. Ada sebab kita nak hilang ngatuk, kita buat kerok sikit dia. Betul tekuk. Sebab dia mari situ. Tempat ngatuk ni. Wallahu a'lam. Tempat ngatuk mari situ. Dia naik mata lah. Dia tempat ngatuk. Dia kata markazun naum wal yaqzah disebut. Jadi itu syaitan mengikat kamu ketika mana kamu tidur tu izhuana, ketika mana kamu tidur dengan 3 ikatan. Salah sa'ufat yadribu, dikatakan setiap uqdah itu. Jadi syaitan kata pada setiap ikatan itu alaika lailun tawil. Dikatakan oleh syaitan, tepat ngekak tadi, dikatakan lailun tawilun farqud. Dia kata malam panjang lagi tidurlah. Malam panjang lagi tidurlah. Dia kat situ. Ini benda-benda kita tak boleh nak bayangkan lah. Dan sebab tu di kalangan ulama sebut ikatan ini ikatan hakiki ke ikatan majazi. Sama ada dia tu betul-betul ataupun dia hanya simbolik sahaja. Jadi payah nak bangun, malas nak bangun. Kalau kita tengok di sejarah zahirnya, dia ada ikatan yang hakiki, tapi kita tak nampaknya ikatan tu. Sebabnya
Dalilnya baginda Nabi SAW apabila nak tidur dia suruh amalkan doa-doa supaya mudah bangun tidur dan supaya mengelak daripada gangguan. Antaranya baca qul huwallah ataupun 3 qul lah. Baca 3 qul di tapak tangan, kemudian lumurkan ke seluruh badan. Seluruh badan kita lumurkan dia. Ada disebut dalam riwayat lain baca ayat kursi apabila kita tidur dengan khawatimul baqarah, iaitu amanah rasul. Banyaklah yang diajar oleh baginda Nabi SAW pelbagai. Jadi nanti kita akan bincangkan dalam pertemuan yang lepas. Apabila kita baca ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi, ada susah juga untuk bangun daripada tidur. Sebabnya perbincangan ulama ni, ikatan syaitan ni ikatan yang betul, hakiki, ataupun ikatan yang majazi. Jadi apabila kita bangkit daripada tidur tersegar, kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita zikir. Zikir maksudnya kita baca doa lah, ataupun bacaan bangun daripada tidur. Maka terlerailah satu ikatan yang diikat oleh syaitan. Fa iza tawadda'a, apabila kita berwuduk, maka terlerai pula satu ikatan yang lain. Fa iza fa'in shalla, sekiranya kita bersolat pula, lepas ambil wuduk dan bersolat, maka terlerailah segala ikatan yang diikat oleh syaitan, 3 ikatan tadi. Maka dia bangun pada pagi itu nasifan, dalam keadaan cergas, bersemangat, baik, maknanya hari yang baik. Kalau tidak, asbaha khabisan nafs, dia akan bangun pada hari itu, berpagi pada hari itu dengan pagi yang buruk dan perasaan malas. Wallahu alam, insya-Allah kita akan bincangkan apa maksud sebenarnya daripada hadis Nabi ini berkaitan dengan simpulan syaitan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din, Allahumma 'allimna minhu ma jahilna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu.